Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita rasa kita mulakanlah program kita pada hari ini. Boleh Dr. Zarina? Kak Ju, boleh ya? Okey, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita pada petang yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, selamat datang kepada semua yang hadir ke sesi kita pada kali ini untuk Connecting Dots Learning siri 5 dengan tajuk PBL secara remote learning bersama dengan guru yang akan berkongsi dengan kita pada hari ini iaitu Tuan Johaida Amin atau lebih mudah disapa dengan nama Kak Ju. Baik, sebelum kita mulakan, eloklah kalau kita perkenalkan dahulu apa itu Connecting Dots Learning. So, Connecting Dots Learning ini adalah satu naratif persekolahan baharu di mana koordinator-koordinator yang mengendalikan program ini dengan idea daripada gabungan mereka-mereka yang berpengalaman dalam bidang pendidikan di negara kita. Kepada Dr. Amin Senin, Koordinator Naratif Baharu Persekolahan. Seterusnya Dr. Mustafa Abdul Majid, Koordinator Kongsi Amalan. Dr. Mahinder Singh, Koordinator Bangun Kapasiti. Dr. Jamia Muhammad, Koordinator Bina Jaringan. Juga bersama-sama dengan kita pada hari ini, co-koordinator yang lain yang turut memberi idea dan juga menjadi tonggak utama dalam program Connecting Dots Learning. Suka saya nak kongsikan di sini, saya petik daripada laman web Connecting Dots Learning. Jaringan percikan pembelajaran. Cabaran besar menangani kesan pandemik terhadap pendidikan ialah menggerakkan perubahan pendidikan dengan pantas dan menyeluruh. Oleh itu, perubahan pendidikan memerlukan pendekatan jaringan untuk bertindak balas terhadap keperluan multidimensi dan persekitaran yang juga pesat dan pantas. Pendekatan jaringan bersifat non-linear, melihat pendidikan sebagai sistem terbuka, saling bergantung antara pelbagai komponen sistem. Semua komponen mempengaruhi proses perubahan itu sendiri. Tidak ada resepi khusus untuk semua dalam menggerakkan perubahan dalam sistem terbuka. Setiap komponen ada pengetahuan dan pengalaman pembelajaran yang mampu menghasilkan resepi atau model yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Apa yang diperlukan ialah perkongsian pengetahuan dan pengalaman pembelajaran dalam menyelesaikan keperluan dan masalah. Dalam pendekatan jaringan, perubahan pendidikan bermula di sini, bukan di sana, dan yang melaksanakannya kita, bukan mereka. Oleh itu, demi anak-anak didik, jangan biarkan perubahan ini menjadi tanggungjawab orang lain melaksanakannya. Perubahan ini adalah tanggungjawab semua untuk melaksanakannya. Marilah kita gerakkan bersama-sama perubahan pendidikan ini dengan memperkasa jaringan percikan pembelajaran supaya menjadi ombak besar perubahan pendidikan yang kita impikan. Permudahkan dan beri sokongan usaha semua pihak. Inilah jantung yang menjayakan perubahan pendidikan. Oleh itu, dalam konteks menyokong memenuhi keperluan di atas, maka Connecting Dots Learning menyediakan tapak sokongan profesional alternatif iaitu portal Connecting Dots Learning, jaringan percikan pembelajaran untuk semua rakan guru di Malaysia. Portal ini menyokong pembelajaran bermakna murid dan jaringan pembelajaran profesional guru. Portal yang akan memberikan wajah dan naratif baharu pembelajaran digital guru-guru di Malaysia. Mari kita semarakkan gerakan perubahan pendidikan ini dengan meningkatkan autoriti profesional warga guru melalui jaringan #Cikgu Bantu Cikgu dan memanfaatkan portal Connecting Dots Learning. Baik, portal Connecting Dots Learning boleh dicapai dengan pautan www.connectingdots.my
Okey, dan kita ada features yang baru di dalam ini iaitu features forum. Boleh dicapai dengan klik pada pembelajaran profesional. Kemudian di bawah itu ada forum CDL hands-on. Di mana dalam ruangan forum bolehlah rakan-rakan guru bertanyakan apa saja soalan daripada perkongsian-perkongsian yang disampaikan oleh guru-guru di seluruh Malaysia. Buat pengetahuan semua, sesi perkongsian ini berlaku pada setiap hari Jumaat jam 3 hingga 4.30 petang dan nampaknya jadual ni dah penuh sehingga bulan Disember nanti. Jadi setiap petang Jumaat kita ada sesuatu untuk kita refresh kembali selepas seminggu bersama-sama dengan anak murid. Baiklah. Kita akan teruskan lagi dengan sesi kita pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, eloklah saya memperkenalkan dahulu siapakah penceramah kita pada hari ini. Saya kira kurang sesuai lah kita panggil penceramah kan. Okey ke kalau kita panggil apa kita nak panggil? Cikgu yang akan berkongsi dengan kita hari inilah. Penceramah tu dia nampak macam sehala sangat kan. Okey, sekejap saya cuba untuk share. Mana pun nak tekan ni. Ya. Nampak penuh ke ni slide ni? Okey. Okey, penuh. Okey, so guru yang akan berkongsi dengan kita hari ini ialah Tuan Johaida binti Tuan Muhammad Amin, bertugas di SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Okay. Beliau merupakan jawatan semasa adalah guru kanan sains dan matematik di SMK Setiawangsa, berpengalaman mengajar bermula tahun 2002, kini selama 19 tahun. Tahun 2002 tu saya baru tingkatan 5. Mengajar subjek kimia dan sains, berkelulusan ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan dengan kepujian major dalam biologi, minor dalam kimia dari Universiti Sains Malaysia. Ini sama universiti dengan saya. Juga mendapat Master of Education Curriculum and Instruction dari Universiti Islam Antarabangsa UIAM. Kalau tengok gambar dekat tepi tu, sudah 5 kali bersiaran di Didik TV. Dah boleh dikira sebagai residen artis dah dekat situ. Juga sumbangan-sumbangan beliau adalah jurulatih utama negeri untuk kimia KSSM, jurulatih utama negeri pasukan Cikgu Tiup, jurulatih utama negeri Inquiry Based Science Education IBSE, panel penggubal dan penterjemah di SKP Kimia KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5, panel penilai buku teks kimia KSSM, panel penghasilan video PDP mudahnya sains di rumah JPWP Kuala Lumpur, panel pembina modul kimia KSSM Champion Teacher 2020-2021, guru personality Didik TV KPM and TV7, guru pakar Connecting Dots Learning CDL, dan juga beliau merupakan penulis buku yang terlibat dalam beberapa buah antologi dan juga buku solo. Okey, juga maknanya bukanlah orang sains tak boleh menulis. Cikgu Tuan Johaida juga menggunakan hashtag the writing chemistry teacher. Seorang guru kimia yang juga seorang penulis. Beliau juga pernah dianugerahkan dengan Guru Ikon STEM JPWP Kuala Lumpur 2020 dan juga Guru Inovatif PDP dalam talian JPWP Kuala Lumpur 2020. Baiklah, saya rasa sudah panjang lebar kita perkenalkan kita punya pengongsi, macam mana nak sebut? Kita punya guru yang akan berkongsi dengan kita pada hari ini, Tuan Johaida. Jadi adakah rakan-rakan dalam Zoom ni dah bersedia untuk menerima perkongsian hari ini? Kalau dah bersedia, boleh typekan nombor 1 pada ruangan chat ataupun buka mic dan kita shout out, saya bersedia. Okey, kita nampak ruang chat kita dah semakin aktif. Ramai yang dah menunjukkan tanda sedia. Jadi saya serahkan pentas ini kepada Tuan Johaida. Silakan Kak Ju.
Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Bun Hadi Salihin dari SMK Jeram Selangor. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang ada bersama-sama kita pada petang ini. Okey, saya juga mengucapkan salam sejahtera ini kepada Datuk Dr. Amin Senin, Dr. Zalina Muhammad Tahir, Dr. Mustafa Abdul Majid dan semualah yang ada di sini pada hari ini ya. Okey, sebelum memulakan program kita ni, okey, saya akan share satu link di ruangan chat. Okey, minta semua cikgu masuk ke link tersebut ya. Okey, boleh dapat tak link tersebut cikgu kat ruangan chat ya? Okey, link Wooclap ya. Okey. Sebelum kita mula, okey, kita cuba jawab dulu soalan senang ni. Okey, sila tulis di sini nama panggilan mesra anda. Okey, Za, dah ada dah yang jawab Za. Okey, saya boleh panggil Ju, Kak Ju pun boleh. Okey, ini adalah sesi kenal-kenal ni kan. Okey, baru satu respon saya terima. Okey, cikgu boleh masuk tak dekat link Wooclap dekat ruangan chat sekejap ya? Saya share sekejap. Okey, dah ada yang share, dah ada yang boleh masuk tu. Okey, ada 2 orang. Sekejap saya tengok sekali lagi. Saya masuk dia jadi kosong Kak Ju. Kosong? Tak dapat? Sekejap kenapa kosong kejap. Jadi tak respon tu. Sebab biasanya sekejap je dia dah penuh kan? Sekejap, tengok sekejap. Okay, biasalah dia pun tumpang gabra juga sama macam tuan dia. Saya ingat saya kosong je tu. Muhammad Akmal pun kata kosong juga tu. Okey, sekejap. Saya ambil balik dia punya kod Okey. Patutnya dia laju je kan. Biasalah dia mula-mula ni dia berdebar kan. Dia pun tumpang berdebar dengan tuan dia juga. Okey. So saya share balik dekat ruangan chat ya. Okey. Okey, cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nanti pun respon dapat tak? Macam bila baru nak tekan enter dia dah jadi putih. Ya. Okey, tapi Cikgu Liz Zah dengan Cikgu Zah tadi boleh masuk kan? Mungkin Cikgu Zah tu pun dia nak type panjang lagi kot. Okey. Cuba sekali lagi, dapat tak? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ramai nampak kosong je. Okey, tak apa. Saya pun dapat kosong je. Tak apa. Okey, sekejap kita stop dulu yang ni. Kita tengok video Okey. Cikgu yang Zah tu dah dapat isi dah tadi. Dia dah kat sini dia in progress. Sepatutnya tak ada masalah lah. Okey, so kita akan tengok video dululah. Okey. Kalau macam tu tak sempat nak tengok dah hilang pelik tu. Okey. So saya akan share screen, kita akan tengok video, nanti cikgu-cikgu diminta untuk bagi feedback. Apa yang cikgu dapat daripada video tersebut Macam input lah daripada video tersebut tu, apa yang cikgu dapat Okey, boleh nampak video ni kan? Nanti Bun bagi tahu boleh dengar suara ke tak ya? Okey. Saya guna speaker. Okey, dia dalam bahasa Thailand. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรด
ฉันไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่รู้ว่าต้องพูด ต้องสอนแบบไหน ฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดู ให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะ แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง บิ๊กไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกต ได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2550 Okey. So boleh dengar kan tadi kan? Boleh nampak dan boleh dengar kan? Boleh. Okey, so sekejap Okey, sekarang ni cik saya nak cikgu-cikgu share apa yang cikgu dapat input tadi di link booklet tadi. Cuba sekali lagi. Dapat tak? Okey, apakah input yang anda perolehi dari video tersebut? Okey, adakah ada peserta semua, cikgu-cikgu semua dapat masuk yang macam paparan dekat skrin ni? Atau tak boleh juga? Okey, boleh. Sebab biasanya memang tak ada masalah. Mungkin tadi dia terkejut sekejap. Okey, thinking and applying out of the box. Okey, kita dah ada dah. 1, respon. Video tadi tu berdurasi lebih kurang 3 minit cikgu. Kak Ju, Ya? Saya nampak separuh jalan aja. 6 orang Ya. confused. 6 orang confused tu. 6 orang confused. Masya Allah, kenapakah dugaan ini? Dia maknanya Saya bila boleh type setengah. ataupun mungkin bila seorang dapat hantar, orang lain tak dapat hantar. Oh, okey. Saya perasan macam tu. Tadi pun nama macam tu juga. Okey, kenapa dia jadi macam ni agaknya hari ni? Kenapa dia confused? Kenapakah dia confused hari ni? Kalau ikut kat sini dia memang in progress. Okey, saya stop and edit sekejap. Tengok dia punya ni. Participant, result, competition mode on. Okey, semua on sebenarnya. Okey, tak apa. Kalau macam tu kita share dekat ruangan chat lah. Boleh? Boleh. Okey, so cikgu-cikgu boleh share input tu dekat ruangan chat. Okey, silakan. Okey, silakan. Apa soalannya tadi Kak Jo? Soalan dia tu je. Share paparkan input soalan tadi. daripada video tersebut. Okey, apakah Okey, input? kongsi input apa yang cikgu dapat lah. Perkataan-perkataan ke apa-apa yang dapat daripada video tersebut. Okey, dah ada Syazana.
Okey, belajar melalui persekitaran, learning by doing, belajar daripada pengalaman, okey, belajar dari pemerhatian, okey. Learn through experience. Problem solving, okey. Learn by experience, okey. Inovasi produk. So kita ada banyak kan keywords yang sama kan Bun kan? Learn from experience. Saya tadi nak tulis nanas boleh jadi aiskrim. Okey, nanas boleh jadi aiskrim. Okey, sebenarnya tu dia berpunca daripada apa Inovasi sebenarnya? Dia berpunca daripada satu masalah kan? Jadi dia cuba selesaikan masalah tu lah. Okey, dia menghadapi masalah keuangan. So macam tak boleh lah nak bermewah-mewah beli aiskrim kan macam budak-budak lain. So mak dia sendiri yang buatkan nanas tu kan, sejuk jadi macam aiskrim. Lepas tu dia dapat idea pula untuk jual kan. Okey, usaha tangga kejayaan. Okey, dan mak dia tu masa budak tu nak potong nanas tu, masa anak dia nak potong nanas tu pun dia tidak tolong potongkan, tapi dia ajar kan. Jadi anak tu dia ikut cara mak dia potong. Maksudnya bukan mak dia ambil nanas tu, mak dia tolong potongkan. Tak kan? Okey, dia tunjuk cara. Okey, nak anak dia berdikari, hands on. Okey, perkataan-perkataan yang cikgu sebut tadi tu, semuanya ada sebenarnya dalam kita punya DSKP. Okey, dalam kita punya DSKP. Okey. Ni apa yang kita nak share hari ni lah. Apa yang kita nak kongsi hari ni. Okey, saya sentuh dululah ada objektif, konsep, contoh PBL, bentuk hasil kerja murid, integrasi teknologi dan aplikasi, prosedur dan juga pentaksiran. Okey, dan perkataan-perkataan yang cikgu dapat input daripada video tadi tu sebenarnya dia memang merujuk, memang sesuai dengan topik yang kita nak kita kongsi hari ni lah tentang PBL ya. Pembelajaran berasaskan masalah ataupun pembelajaran berasaskan projek. Okey, adalah pedagogi berpusatkan murid di mana murid belajar melalui pengalaman untuk menyelesaikan sesuatu isu atau masalah. Okey, pelaksanaan PBL ni sebenarnya memang dia menggalakkan pembelajaran bermakna dan menepati kaedah inquiry. Okey, pembelajaran abad ke-21 dan juga aras tinggi lah, KEBAT Rujukan utama kita ialah falsafah pendidikan kebangsaan dan juga DSKP. Okey, kalau dulu kita 4C dalam PAK21, tapi sekarang kita sudah ada 6C sebab dia ada tambahan citizenship dan juga karakter. Okey, kewarganegaraan dan juga sahsiah dalam PAK21 tadi ya. Okey, ni yang saya screenshot daripada kita punya DSKP. Memang dah ada dah words ni, pembelajaran berasaskan masalah. Bila kita melaksanakan PBL, okey, sebenarnya kita telah buat secara tak langsung kita dah ada pembelajaran secara inquiry. Okay, kita dah include juga kemahiran abad ke-21 yang 6C tadi dan kita melatih kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, maksudnya ni semua package lah. Okay, bila kita laksanakan PBL tersebut, dia bukanlah satu yang berasingan. Okay, okay, next. Kalau saya laju sangat bagi tahu Okay, next. Okay, kita tahu kita pembelajaran inquiry ni dia ada 5E. Yang pertama ialah 5E itu ialah engage, pelibatan murid, penerokaan, penerangan, pengolahan dan penilaian. Okay, ini adalah inquiry lah, kita pembelajaran inquiry. So bila kita laksanakan PBL secara tak langsung 5E ni kita apply. Okay, dan murid kita pun akan apply jugalah sepatutnya. Okay, dan aras inquiry dia ada 4. Dia ada 4 level of inquiry. Okay, dia ada inquiry pengesahan, inquiry berstruktur, inquiry terbimbing dan juga terbuka. Inquiry terbuka tu yang paling tinggi lah, level paling tinggi. Okey, kalau kita, saya banyak ambil contoh untuk sains lah, sains dan kimia sebab saya adalah cikgu sains dan cikgu kimia sekolah menengah. Tapi saya percaya memang inquiry ni memang boleh diaplikasikan oleh semua guru. Okey, dalam semua subjek sekalipun. Okey, contohnya saya ambil yang mudah ialah tentang eksperimen. Okey, sekiranya eksperimen yang murid lakukan tersebut, murid dah tahu. Murid dah diberi soalan, penyataan masalah. Murid dah diberi tahu prosedur, dah diberi bahan dan radas, serta dia dah tahu dah keputusan eksperimen tu secara teori. Jadi dia hanya buat eksperimen tu untuk mengesahkan sahaja sama ada teori tu betul atau salah. Jadi itu adalah inquiry pengesahan.
Okey, level of inquiry ni berdasarkan berapa banyak maklumat yang cikgu berikan kepada murid. Okey, kalau inquiry berstruktur, cikgu bagi soalan, cikgu bagi prosedur, cikgu bagi bahan dan radas. Tapi penyelesaian murid sendiri. Murid tak tahu lagi, murid tidak diberitahu apa keputusan eksperimen ataupun apa projek dia, produk dia. Okey, kalau inquiry terbimbing pula, murid hanya diberi soalan dan juga biasanya diberi bahan. Okey, prosedur penyelesaian dirancang sendiri oleh murid. Dan untuk inquiry terbuka, murid yang mengemukakan soalan, raising question. Okay, pilih masalah dia sendiri dan merancang prosedur penyiasatan dan menghasilkan produk. Okay, ini level of inquiry. Okay, kita tengok objektif PBL. Ada 3 yang utama. Menyediakan murid kepada konsep pembelajaran sepanjang hayat, menerapkan konsep 6C dalam PAK 21 dan juga learning by doing. Okay, rasanya learning by doing konsep tadi memang tepat dalam video tadi kan. Okay, sebab learning by doing ni adalah inquiry lah. Okay, ni adalah goal standard PBL. Yang merah ni untuk murid, yang biru ni untuk guru. Okay, murid dan juga guru. Okay, murid biasanya dia akan menghasilkan public product. Okay, sepanjang proses melaksanakan PBL tersebut, ada kita terima student voice and student choice. Dan authenticity ni maksudnya tulen lah sustain inquiry, ada challenging problem, public product, ada critique and revision dan ada reflection. Okay, untuk guru pula, guru sebagai pembimbing, pemudah cara. Okay, scaffold student learning, manage activities. Contohnya bila murid dah buat perancangan apa yang dia nak buat, perlu ditunjukkan dahulu kepada guru. Okay, untuk langkah safety precaution. Okay, sekiranya ada bahan-bahan yang dia nak guna tu agak berbahaya ke apa semua, kita boleh nasihatkan. Okay, dan mesti sekarang ni kan mereka buat di rumah, jadi mesti ada juga dengan pemantauan ibu bapa di rumah. Okay, kita nak build the culture, align to standard, design and plan, engage and coach, access student learning. Okay, ini adalah goal standard PBL untuk murid dan juga guru. Okay, dan ada sedikit perbezaan. Okay, kadang-kadang bila sebut PBL, cikgu confuse. Okay, PBL apa? Project based learning ke problem based learning? Okay, sebab kedua-duanya pun PBL kan? Okay, setengah-setengah dia ada tambah. Project based learning dia buat PJBL. Sebab dia tak nak bagi confuse dengan problem based learning. Sebab ada sedikit perbezaan. Okay, kalau project based learning, dia permasalahan yang lebih kompleks. Okay, boleh merentas kurikulum. Contohnya ada satu projek yang dilakukan oleh sains, okay, dan boleh dikaitkan dengan bahasa sebab presentation mungkin dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Boleh dan boleh dikaitkan dengan subjek PK, contohnya pendidikan kesihatan. Boleh dikaitkan dengan RBT, maksudnya dia merentas kurikulum dan boleh involve beberapa subjek untuk menyelesaikan satu PBL dan memerlukan waktu yang lebih panjang antara 2 hingga 4 minggu. Cara penyelesaian adalah pelbagai, variasi. Bukan hanya ditetapkan oleh guru sebab kita terima juga student punya voice. Okay, ada produk baru yang dicipta, dihasilkan selain laporan dan juga pembentangan. Kerana project based learning dia adalah product emphasize. Berbanding dengan problem based learning dia adalah process emphasize. Okay, problem based learning ni permasalahan sederhana, fokus kepada satu topik permasalahan tertentu sahaja. Waktu lebih singkat daripada project based learning. Cara penyelesaian adalah mengikut prosedur khusus. Kita tengok kan, kalau projek ni cara penyelesaian dia pelbagai. Cara penyelesaian untuk problem adalah khusus. Contohnya kita bagi tugasan untuk murid menyelesaikan masalah pengaratan. Jadi pengaratan tu dia dah ada dah kaedah khusus dia macam mana nak elakkan pengaratan. Okey, maksudnya dia ikut prosedur. Okay, sebabnya produk yang dihasilkan adalah laporan, bertulis dan pembentangan bagaimana masalah diselesaikan. Itu beza antara problem dengan projek. Kalau projek dia selain pembentangan dan laporan, dia ada produk baru yang dicipta. Okay, saya pergi lagi. Okay, konsep PBL, situasi masalah sebenar yang kompleks, yang tidak mempunyai jawapan yang betul atau salah. Okay, maksudnya tak ada skema yang rigid lah. Okay, macam ni tak boleh, macam ni je. Tak. Okay, murid bekerja dalam kumpulan tapi sekarang digalakkan secara individu dengan bantuan keluarga sepanjang tempoh PKP. Okay, murid memperolehi informasi baharu melalui pembelajaran kendiri
menerapkan elemen kemahiran abad ke-21 inquiry dan inovasi. Tadi tengok ada jawapan inovasi inquiry abad ke-21 kan. Okey, cikgu pun dapat daripada video tu kan. Okey, guru sebagai pembimbing. Okey, maklum balas dan semakan, refleksi murid dan refleksi guru. Okey, pentaksiran bukan sahaja daripada guru, kita boleh ambil peer evaluation juga daripada murid tu, mengarahkan sekumpulan dan rakan sekelas dia. Dan ada pembentangan produk. Okey, ni adalah soalan-soalan yang biasa saya dengar. Okey, bolehkah PBL dijalankan semasa PDPR ni? Secara tidak bersemuka kan, secara dalam talian ni. Bagaimana guru boleh melaksanakan PBL di era pandemik ini? Apakah contoh kaedah yang boleh digunakan? Apakah contoh PBL? Hasil kerja murid dalam bentuk yang bagaimana? Dan bagaimanakah cara pentaksiran? Okey, ini contoh-contoh soalan yang biasa kita terima kan. Okey. Okey, ni sebelum saya pergi lebih lanjut tu, saya tunjuk dulu contoh-contoh PBL sains menengah rendah. Okey. Okey, ni yang biasa. Maksudnya dalam DSKP pun ada contoh cadangan. Ada cadangan untuk PBL. Cikgu boleh guna contoh yang diberi dalam DSKP, ataupun cikgu boleh buat apa-apa projek sekalipun asalkan dia berkait dengan silibus untuk murid tersebut lah. Kalau yang sains tingkatan 1, maksudnya projek dia mestilah related dengan apa yang dipelajari masa tingkatan 1. Okey, kalau tingkatan 2, apa yang dipelajari masa tingkatan 2. Okey, ini contoh-contoh projek. Okey, kempen kesedaran tu kalau cikgu tengok boleh dibuat dalam bentuk poster, slide, brochures. Ada murid-murid yang advance tu dia buat kempen dekat Instagram, media sosial dan juga website. Okey. Ini contoh-contoh. Ni untuk PBL sains menengah atas. Tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Mencipta alat pemadam kebakaran ringkas, kempen kesedaran atas talian, dalam talian menghasilkan baja kompos, persembahan multimedia tentang lambakan produk kesihatan. Ni ada tajuk-tajuk dia lah yang dipelajari dalam bab tingkatan 4 tersebut. Okey, tingkatan 5 pula ada kempen kesedaran tentang impak plastik, projek menghasilkan gas metana daripada sisa bahan makanan, penapaian, sel kimia dan juga produk upcycle daripada plastik. Okey. Ini contoh PBL kimia pula, menyediakan penunjuk pH semula jadi. Ni semua boleh dilaksanakan semasa PDPR ini bersama dengan murid-murid cikgu. Okey, membuat jeruk, paper mache, produk menghasilkan gas metana, pek panas segera, pek sejuk segera serta membuat sabun komersial. Okey, ni yang ada contoh dalam cadangan aktiviti, dia ada tulis PBL dalam kita punya DSKP. Okey, cikgu boleh perhatikan kat situlah. Okey, dan tentukan. Okey, itu contoh-contoh Okey, so itu adalah contoh-contoh tajuk projek PBL. Okey, hasil kerja murid boleh dalam pelbagai bentuk sebenarnya. Ini adalah contohlah yang saya gunakan untuk murid, antara hasil kerja murid saya lah. Okey, mereka menghasilkan poster, one pager ataupun hasilnya dalam bentuk video TikTok, video, infografik, laporan atau folio, pembentangan slide dan ada juga yang buat macam sesi forum dan juga produk yang mereka hasilkan. Okey. Pembentangan slide ni boleh mereka gunakan Google Slide, Canva, PowerPoint presentation. Okey. Kalau projek tu secara individu, murid saya suka guna Canva, PowerPoint presentation. Kalau pembentangan tu secara berkolaborasi, maksudnya ada 2-3 orang, mereka akan gunakan Google Slide sebab mereka boleh edit Google Slide tu bersama-sama walaupun berada di rumah masing-masing kan. Okey. Ini adalah contoh-contoh lah. Okey, saya ada juga kat sini adalah contoh one pager. One pager ni adalah, okey cikgu tengok. Ni adalah contoh one pager yang saya berikan kepada murid. One pager ni adalah konsepnya ialah hyperlink cikgu. Okey, saya buat menggunakan Canva. Okey, maksudnya tulisan yang bergaris tu murid boleh klik. Okey, saya akan berikan, saya akan sendkan one pager ni dalam format PDF kepada grup WhatsApp murid. So murid boleh rujuk, bila dia tekan rujukan akan keluar ke video ke apa yang guru berilah. Okey, hantar di sini pula kita bagi link Padlet dan sebagainya untuk tempat murid hantar tugasan tersebut. Okey, terpulang kepada cikgu lah. Kalau cikgu nak bagi link Google Drive ke apa pun boleh juga di situ lah. Ni boleh dibuat menggunakan one pager. Boleh dibuat menggunakan
Canva maksud saya. Okey, nanti cikgu pun akan belajar lebih lanjut macam mana nak Canva ni dengan cikgu, tak silap saya dan slot akan datang yang akan ajar Canva ni adalah cikgu Aina. Okey, cikgu rakan guru CDL jugalah. Okey. So kita tengok. Okey, dan secara tak langsung bila kita buat PDPR dan juga PBL ni secara remote learning jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, memang kita tak dapat lari daripada integrasi teknologi. Waktu cikgu buat penerangan dan sebagainya pun, okey, macam kita sekarang pun kita sedang menggunakan teknologi lah. Okey, secara sidang video. Okey, Meet ataupun Zoom ataupun Teams, okey. Ada yang guna Webex, okey, dan ada guna yang komunikasi instan tu menggunakan WhatsApp dan juga Telegram. Okey, lepas tu bila murid menghasilkan poster dan sebagainya, mereka menggunakan desain grafik seperti Canva. Okey, penggunaan gadget seperti komputer, tablet dan telefon pintar. Okey, penggunaan aplikasi, contohnya kalau mereka nak menghasilkan video, mereka menggunakan gadget-gadget seperti telefon pintar. Bila dia hasilkan video, mereka akan gunakan video editor pula, penyunting video ni. Seperti InShot, KineMaster, Filmora Go, CapCut dan juga VN. Ni antara contoh lah, antara beberapa contoh. Okey, ada banyak lagi kan yang dan sekarang ni kalau cikgu tak percaya, okey, murid-murid kita lebih advance bahagian buat video ni. Okey, sebab saya pun memang ada buat survey dengan murid. Okey, sebabnya contohnya mereka lebih suka jika saya bagi tugasan menghasilkan video berbanding jika saya bagi tugasan untuk mereka hasilkan folio. Okey, kenapa? Rupanya daripada survey tu lebih daripada separuh memang tiada printer kat rumah. Jadi kalau kita minta dia hasilkan folio dan folio tu bercetak, tu jadi masalah. Sebab mereka tak boleh print dan dalam PKP kan sebelum ni memang langsung tak boleh keluar kan. Jadi mereka lebih prefer buat video. Video, okay, majoriti student saya memang ada telefon. Okay, sekejap ya. Okay, ni survey lah. Saya bagi survey macam menggunakan Google Form kan. Okay, 72 respon, 72 murid. Okay, 71 memang mempunyai telefon bimbit sendiri. Yang seorang ni tak ada time survey tu. Sebab telefon dia rosak, dia tengah guna yang mak dia punya. Tapi sekarang dia pun dah ada telefon sendiri. Okay. Daripada 72 murid tu, 38 murid mempunyai komputer, laptop dan juga tablet. Komputer atau laptop ataupun tablet sendiri. Okay. Lebih daripada separuh. Okay, penggunaan internet di rumah. Okay, ramai. Maksudnya kalau kita tengok sini, majoriti ada Wi-Fi. Okey, 26 murid menggunakan data. Okey, platform PDPR yang paling sesuai dengan anda. Okey, majoriti memang suka guna Google Meet lah. Okey, ada yang paling mereka tak gemar ialah Google Classroom. Okey, ini untuk murid saya cikgu. So maksudnya klien saya dan klien cikgu adalah berbeza. Saya tak boleh nak katakan yang saya kongsi ni adalah yang terbaik. Tak, ini terbaik untuk murid saya lah maksudnya. Okay? Sebab kalau saya bagi tugasan kat murid dan suruh mereka hantar di Google Classroom, memang klik-klik je. Memang tak adalah seorang dua yang hantar. Tapi kalau saya bagi tugasan, okay, dan minta mereka hantar di Padlet, okay, tu boleh. Itu maksudnya mereka rasa senang. Mereka akan buat dan akan hantar. Okay, hantar di Padlet ke Telegram ke WhatsApp ke, mereka akan hantar berbanding dengan Google Classroom. Ini untuk murid saya. Okay. Ni adakah anda mempunyai printer di rumah? Okey, daripada 72 murid, 46 tiada printer di rumah, hanya 26 murid sahaja yang ada printer. Jadi, dari sinilah cikgu sebenarnya memang kita guru kena buat survey. Kekurangan dan juga maksudnya keperluan dan juga kekangan murid kita supaya kita tak mengajar short sendiri dan kita tak stres lah. Okey, kalau tak kita bagi tugasan, okey, hantar cetak ataupun kita bagi soft copy, handout, nak suruh dia print dan sebagainya, tapi kita harap dia tak hantar-hantar. Okey, sebabnya rupanya inilah kekangan dia, dia tak ada printer kat rumah kan. Ya, ada soalan ke? Ada soalan ke Cikgu Hadi? Tak ada soalan. Okay. Tadi ada yang unmute. Okay, sorry. Okay, so saya teruskan Okay, yang saya sebut tadi tentang Canva dengan Padlet tadi, dua-duanya cikgu boleh akses daripada portal D5 KPM. Okay, boleh klik log masuk ni. Okay, murid pun boleh masuk, guru pun boleh masuk.
menggunakan ID MOE. Okey, ID MOE dan kita tengok ada Padlet. Okey, ada banyak ni kat sini ni. Okey, tapi yang saya guna banyak dalam ni adalah Padlet dan juga Canva lah. Okey. So, sebenarnya Canva ni dia boleh kita boleh gunakan Canva ni untuk buat pelbagai, maksudnya macam-macam lah kita boleh ya. Ni antara yang saya biasa gunakan, poster untuk buat slide, infografik, lembaran kerja, sijil template YouTube thumbnail, brochure, one pager. Okey, dia ada banyak lagi sebenarnya. Okey, dan cikgu boleh, kalau cikgu daftar tu dia boleh yang free forever tu, tapi dia adalah elemen-elemen yang dia lock kan. Okey, kalau cikgu upgrade kepada Canva Pro, dia kena bayar RM49.90 per month. Okey, tapi kita sebagai guru, kita ada kelebihan, advantage. Kita boleh daftar Canva for Education. Okey, maksudnya kita masuk melalui portal D5 ataupun cikgu type je Canva for Education kat Google tu. Okey, dia akan keluar macam ni. Cikgu daftar. Okey, guna email MOE. Okey, first name, last name, email MOE, continue. Dan dia akan suruh cikgu drop file ni untuk membuktikan cikgu adalah guru lah. Kan? Okey, guru kat sekolah mana yang ada full name, school name, teacher status. Okey, saya drop file ni, saya drop saya punya jadual waktu. Okey, so cikgu akan dapat akaun Canva for Education setara dengan Canva Pro. Okey, maksudnya cikgu jimat lah, tak perlu bayar RM50 sebulan ni. Okey, semua elemen unsur banyak ada dalam tu. Okey, menarik lah bila cikgu buat poster dan sebagainya tu, slide cikgu semua pun ada animation. Okey, dan sebagainya. Okey. Ini contoh-contoh poster dengan one pager. Okey, yang dibuat untuk bagi tugasan kepada murid, nota dan sebagainya. Okey, satu lagi Padlet. Okey, Padlet. Okey. Saya akan tunjuk contoh Padlet Okey, Padlet ni kalau mungkin dah ramai yang biasa Padlet kan? Okey, siapa yang dah biasa dengan Padlet mungkin boleh tekan nombor 2 kat ruangan chat. Tak dapat nak feedback kat Booklet tadi kan? Tiba-tiba pula buat hal dia hari ni. Okey, dah biasa. Okey, ramai dah biasa kan? Okey, Padlet ni kalau yang free, yang free account untuk satu email kita dapat 3 lah. Kita boleh create 3 Padlet. Okey, kalau cikgu upgrade, dia dapatlah create lebih daripada 3 dan dia unlimited lah, unlimited Padlet Okey, so saya suka kumpulkan bahan-bahan hasil kerja murid ni sebagai rujukan lah, reference di dalam Padlet. Okey, saya buat mengikut kelas. Maksudnya Padlet tu mengikut kelas. Contohnya kalau saya buat Padlet. Okey, saya tunjuk dulu contohnya 5 Bestari ni. Okey. Okey, kalau 5 Bestari ni adalah Padlet jenis chef. Okey, dia ada banyak. Biasanya saya akan gunakan jenis chef ataupun wall. Okey, saya akan tunjuk satu contoh nanti macam mana nak buat. Okey, katakanlah presentation murid. Okey, dia akan masukkan kat sini secara ni PowerPoint. Okey. Dan semua bila murid tu masukkan di sini, kawan-kawan dia pun boleh tengok sama. Kawan-kawan pun boleh download dalam komputer ataupun handphone masing-masing. Dan yang ada printer tu dia boleh cetak, dia boleh print untuk tampal sebagai nota. Okey? Ni adalah contoh PowerPoint lah. Okey, kita boleh scroll ke bawah, boleh scroll ke kanan. Okey, dia ada ikut macam kita bagi tugasan lah. Okey. Dan ada contoh juga boleh masukkan video. Video pun boleh masukkan di sini. Jadi tak adalah murid tu hantar ke WhatsApp cikgu, ke Telegram cikgu, rata-rata dihantar kan. Okey, kita bagi je link Padlet ni kepada murid. Murid akan hantar terus ke sini. Okey. Ni contoh video. Okey, boleh besarkan juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan tentang ni contoh video lah kan. Dia buat projek PBL di rumah. Garam, 1 cawan tepung jagung, 2 cawan air, dan kawan-kawan dia pun boleh tengok lah. Dan pewarna makanan berwarna biru. Kak Ju, ada yang tanya tu, kalau nak upgrade Padlet tu ada bayaran tak? Ada bayaran dia dalam RM15 ke RM12 macam tu.
Sekejap saya tengok ni, dia ada bayaran dia tapi tak mahal lah. Tetapi Cikgu Ching dah jawab dekat situ RM15 per month kalau tak silap. RM15 ni. Dia tulis kat sini RM12 tapi yang dia charge bulanan saya tu RM15. Okey? Okey. RM15. Okey, lepas tu dia punya unlimited Padlet dan 250 MB file. Okey, 25 kali bigger than the free plan. Okey, ni Padlet lah. Saya rasa berbaloi lah. RM12 tu kira berbaloi lah dengan apa yang kita boleh guna tu kan. Okey, ni contoh Padlet satu kelas. Okay, sekejap saya alih benda ni. Okey, dan kita boleh juga buat dalam bentuk wall. Ni wall. Wall maksudnya boleh nampak terus banyak-banyak macam ni. Ni mereka create poster menggunakan simbol-simbol unsur daripada jadual berkala. Okey, create poster kata-kata motivasi. Kan dalam jadual berkala kan ada simbol unsur kan. Okey, dia masukkan nama. Okey, boleh juga kumpulkan video. Contohnya video, okey, chemistry challenge. Okey, setiap video ni memang kita boleh mainkan. Okey, video murid. Ni dari rumah masing-masing, projek masing-masing. Ni sebenarnya video ni murid lama saya ni, tapi sayang nak buat sebab hasil kerjanya memang bagus. So saya simpan lagi, boleh jadikan rujukan untuk junior-junior dia. Okey. Jadi banyaklah. Okey, contohnya macam raya hari tu kita nak engage walaupun mereka beraya di rumah dah lama tak jumpa kan. So masih kita nak kekalkan hubungan baik itu kan dengan murid-murid. Okey, buatlah baju raya dan ucapan raya. Bagi link Padlet masing-masing bergaya, masing-masing posing, ambil gambar, post kat sini. Seronoklah dia orang sebab raya kan tak boleh ke mana kan. Raya kat Padlet je. Okey. Ni contohlah aktiviti. Okey, yang PBL tadi ada dalam bentuk contohnya selain video. Okey, macam ni infografik. Okey, infografik ni buat menggunakan Canva juga. Okey, infografik ni. Ni poster lah. Poster infografik maksudnya. Infografik ni adalah poster yang ada maklumat macam dia ada gambar dan dia ada info juga. Dia bukan sekadar tulisan sahaja. Okey. Ni contoh video dan sebagainya, ada banyak lah. Okay. TikTok pun ada. Okay, TikTok pun dia orang rakam menggunakan TikTok punya account dan dia muat naik di sini video tu. Okay, ini contoh-contoh lah hasil kerja murid. Okay, kita sambung lagi. Okay, mungkin ada yang nak tahu macam mana nak buat make a Padlet yang bentuk chef tadi. Okay, bila cikgu buat account, okay, maksudnya kalau cikgu nak yang free je, cikgu guna satu email dapat 3 free kan? Okay, kalau cikgu guna 2 email dapat 6 free. Kalau cikgu tak nak upgrade, itulah cara dia. Tapi ada banyak lah email kena guna kan? Okay, make a Padlet. Mudah saja. Okay, ni pilihan macam mana kita nak buat Padlet tu. Okay, Padlet ni pun nanti akan dikongsi juga oleh Cikgu Ika nanti ya, untuk sesi akan datang. Ni saya tunjuk sikit je lah. Okay, yang biasa saya guna wall, okay, dengan chef. Dan ni map pun biasa guna juga. Okay, kalau nak buat yang jenis chef tadi, cikgu klik je select. Okay, dia akan dapat. Ni boleh namakan lah. Okay, My Epic Padlet ni kita boleh namakan. Contoh untuk hari ni punya slot CDL. Okay, dah boleh ubah description pun boleh ubah. Icon kalau nak letak icon. Okay, kita boleh ubahlah emoji. Okay, kita nak pilih ataupun nak add your own icon pun boleh. Okay, sekejap. Lepas tu. Okay, ni kalau kita nak add your own icon. Okay. Sekejap Apa dia? Okay, dia tak save tadi. Okay. Yang penting juga kat sini. Okay, kat sini ni, cikgu boleh allow komen. Okay, kalau cikgu nak allow komen, cikgu klik on yang ni. Reaction, cikgu nak bagi ada reaction ataupun tidak. Nak like, ataupun vote, ataupun star, ataupun grade. Okay, kalau nak like, okay, tekan like kat situ. Okay, maksudnya kita pilih reaction. Okay, kemudian require approval. Ini kalau, maksudnya kalau cikgu on yang ni, setiap kali murid nak upload apa-apa tu, akan sampai notification kat cikgu untuk
approve dulu baru boleh upload. So yang ni saya tak on lah sebab saya memang bagi link tu kepada murid saya kan. Jadi tak perlulah kita nak approve je setiap masa Okey, lepas tu cikgu boleh pilih juga dia punya wallpaper. Wallpaper ataupun nak add your own wallpaper pun boleh. Nak guna yang wallpaper yang sedia ada dalam ni pun boleh. Ada banyak pilihan juga. Okey. Contohnya pilih. Okey, contohnya dah siap. Cikgu punya Padlet. Okey, nama tadi tak boleh ni. Okey, kena save dulu. Okey, then close. Okey, bila cikgu nak share, cikgu kena make sure change privacy ni. Okey, kalau cikgu tekan untuk public, maksudnya public tu can write ataupun can edit. Okey, dua-dua pun boleh. Okey, save. Okey, back. Dan kita ambil link, copy link ni. Okey, copy link tu dan kita, okey, saya try paste link tersebut dekat ruangan chat. Cikgu cuba masuk, cikgu cuba bagi komen apa-apa Okey, dapat tak link tersebut? Okey, maksudnya komen kat sini lah. Okey, CDL. Okey, so nanti cikgu akan klik kat tanda tambah tu. Ni chef lah. Okey, ni CDL. Kalau cikgu nak add lagi section lain, okey, kat sini pula refleksi. Okey, kalau nak buat untuk kelas tu, cikgu boleh buat ikut tugasan, chef tu ikut tugasan, ataupun kalau murid tak ramai dalam kelas, cikgu boleh buat ikut nama pun boleh. Okey, ada kan? Okey, terbaik. Okey, very good sharing, menarik. Okey, so kita boleh scroll je ke bawah. Nak masukkan gambar pun boleh. Nak warna pun boleh. Contohnya, okey, saya tunjuk kat sini. Lepas tu kita boleh pilih warna juga. Okay, biasa dia white kan? Kita boleh pilih dekat orange. Contohnya, kita nak upload apa? Gambar. Katakanlah saya upload logo CDL. Okay, then publish. Okay, so masuk. Hai. Okay, ni contoh Okay, so maksudnya chef tu pun cikgu boleh tambah seberapa banyak. Ni bentuk chef lah. Kalau bentuk wall, dia tak ada chef macam ni lah. Dia akan duduk penuh. Wall ni kita nampak penuh. Okay, setakat ni okay ni Okay, so senang untuk cikgu kumpulkan hasil kerja murid lah. Share je link yang tadi, macam saya share dekat ruangan chat tu. Cikgu share je dekat anak-anak murid cikgu Okay, baik. Dah ada dah yang masukkan gambar tu kan. Gambar boleh, video pun boleh. Okey. Kita boleh contohnya macam hari tu. Okey, saya ada kursus. Kursus. So dia boleh jadi tempat kita punya storage bahan kursus juga selain daripada kita simpan dekat Google Drive. Contohnya bengkel kerja IBSE hari tu. Okey. So di sini boleh simpan PowerPoint, boleh simpan gambar, boleh simpan video, boleh simpan nota. Okey, dan boleh scroll banyak ke kanan juga semua nota. Okey. Dia banyaklah sebab yang ni kita dah upgrade kan. So storage dia besar. Okey, boleh scroll ke bawah dan juga ke kanan, ke kiri kanan. Okey. Ni dah. Okey, ataupun cikgu nak nota-nota, nak tunjuk nota murid pun boleh. Ni nota guru ni. Yang saya tunjuk contohnya adalah nota guru My Dazzling Science Notebook. Yang cikgu-cikgu peserta kursus IBSE hari tu buat. Okey, memang menarik sangat, colourful, warna-warni. Memang nota dalam bentuk digital lah. Okey, murid pun kita boleh buat juga macam ni. Okey, so kita sambung seterusnya. Okey, Padlet. Okey, ni contoh-contoh lah, ni contoh gambar yang saya dah tunjuk tadi. Okey, hasil kerja murid di Padlet. Okey, video pun ada tadi, cuma saya tak on tadi. Okey, murid buat, okey, sediakan penunjuk PH semula jadi dan dia rakam video. Dan JUS yang diperolehi tu, kami buat sama-sama aktiviti hands on tu semasa kelas secara dalam talian. Okey, sama-sama uji.
Okey, dia gunalah bahan-bahan apa yang dia nak uji pH kat rumah, macam cuka ada kat rumah kan. Air suling, garam, gula, peluntur, dia nak tahu pH kan, sebab dia dah sediakan dah jus penunjuk pH semula jadi. Yang ni pula murid menyediakan pad panas segera. Ini adalah topik termokimia. Sains tingkatan 3 ada, kimia tingkatan 5 pun ada juga. Okey, ni adalah contoh pembentangan murid. Okey, murid akan membuat pembentangan secara dalam talian. Okey. Contoh. Okey, sekarang kita tengok pula pentaksiran. Okey, semua hasil kerja murid ni boleh dikumpul, contohnya di Padlet, okey, dalam format Chef ataupun Wall, ataupun cikgu boleh kumpul di Google Drive ataupun di Google Classroom. Okey, macam saya, untuk murid saya, Google Classroom tu adalah yang terakhir lah. Okey, pilihan terakhir lah, kecuali untuk macam exam dan sebagainya, sebab di Google Classroom kita senang nak tanda kan. Okey, yang tu sahaja. Kalau projek-projek ni biasanya buat di Padlet, dikumpul di Padlet ataupun Google Drive. Okey, sebabnya kalau di Padlet kita tak boleh tanda, tapi kita boleh bagi grade, score. Maksudnya, dan kita senang nak cari projek tu, nak identify siapa lagi yang hantar, siapa yang tak hantar. Okey. Dan kaedah pentaksiran, ada yang tanya macam mana kaedah pentaksiran bila buat secara dalam talian. Okey, kita boleh tengok penulisan, laporan. Okey, penulisan tu maksudnya laporan, slide yang disediakan, nota dalam bentuk infografik ke poster ke, sumber rujukan dia. Kita tak naklah dia hanya buat rujukan berdasarkan buku teks semata-mata. Sepatutnya rujukan, kita nak ajar mereka mencari rujukan di luar daripada buku teks. Maka boleh gunakan internet dan sebagainya. Lisan. Okay, semasa sesi brainstorming, brainwriting, okay, sebab biasanya bila kita nak bagi tugasan PBL, okay, kita ada sedikit briefing, okay, lepas tu murid dipecahkan kepada kumpulan, kalau dalam Zoom tu ataupun dalam Mix ni kita guna breakout room. Okay, semasa sesi perbincangan tu kita dengar perbincangan mereka tu adalah kita boleh taksir mereka secara lisan. Okay, student voice, idea dia, semasa presentation, semasa sesi question and answer, selepas present tu ada question and answer dan refleksi murid. Okey, contohnya bila bagi tugasan buat jeruk. Ada yang kata kenapa jeruk dia rasa tak rapuh, tak sedap macam jeruk yang beli. Okey, lepas tu dia upgrade, dia modify lagi cara dia buat campuran dan sebagainya tu, okey dia dapat. So yang tu dia jelaskan semasa refleksi. Okey, pemerhatian elemen 6C. Okey, ada tak kreatif, kolaboratif, 6C lah semua tu kan. Okay. Kemahiran insaniah, okay, maksudnya boleh communication dan sebagainya. Dan evidence, ada produk, ada gambar, ada video lah. Okay. Kaedah pentaksiran oleh murid, contohnya murid tu dalam satu kumpulan 4 orang. Okay, kadang-kadang kita cakap okay, bila buat kerja kumpulan, okay, markah pun akan dapat sama lah. Semua ahli kumpulan tu akan dapat markah yang sama. Okay, tapi kita dapati ada juga murid-murid ni mengadu. Ada kawan dia memang tak beri kerjasama langsung, maksudnya tak ada komitmen. Tak beri komitmen langsung dengan projek tu, tapi dapat markah tinggi macam dia orang, so mereka rasa tak adil. Okay, jadi kita boleh gunakan peer evaluation form ni. Yang ni cikgu boleh dapat banyak, boleh download banyak contoh-contoh daripada internet. Okay, ni pun saya ada contoh. Okey, ni maksudnya setiap murid tu, katakanlah dia dalam satu kumpulan dia ada 4 orang. So, setiap orang nilai dia punya kawan masing-masing. Dia nilai kawan dia sendiri dalam satu kumpulan, layak ke tak kawan dia tu dapat markah yang sama dengan dia. Lepas tu adakah dia nak bekerja sama lagi dengan individu tersebut pada masa akan datang. Contohnya lah, ini contoh lah, ada banyaklah contoh peer evaluation form ni. Okey, bagi skor 1 hingga 5. Kalau kumpulan tu lebih daripada 4, cikgu tambah je lah kolom nama tu kan. Okey, ni contoh contoh yang kita boleh gunalah supaya nampak telus kan. Okey, ni contoh throwback semasa PBL bersemuka lah cikgu Sekejap stop share sekejap ya. Okey, sekejap. Okey, ni throwback yang masa PBL bersemuka.
Okey, dan sekarang pun bila yang ni masa buat sabun komersial. Okey, ni jeruk ni yang masa bersemuka, tapi yang jeruk ni pun dah buat semasa PDPR ni. Okey. Kalau masa bersemuka pembentangan tu senanglah kan dekat kelas lah. Okey. Ni contoh yang bersemuka bila mereka buat jus indikator pH sendiri. Okey. Dan buat presentation ada presentation semua. Okey, ini pelbagai projek lah. Contoh yang pertama ni penghasilan minyak wangi. Okey, ni buat sabun sabun Luxina, lilin wangi, buat lip balm. Okey. Okey, ni kita kaitkan juga dengan elemen keusahawanan. Okey. Maksudnya kita pilih pemenang untuk projek-projek tu, mereka boleh buka booth untuk pameran masa minggu akademik dan sebagainya. Carnival STEM dan sebagainya. Ni mencipta konsep ketumpatan. Okey, mencipta inovasi minuman ataupun makanan bertingkat. Ada yang buat air, ada yang buat dadih, aiskrim dan sebagainya. Okey, ni contoh folio yang secara bersemuka lah. Kalau sekarang ni biasanya kalau laporan tu ramai yang buat dalam bentuk video, ramai yang buat dalam bentuk PowerPoint. Okey, dan cikgu jangan lupa share rubrik pemarkahan PBL kepada mereka. Rubrik ni, okey, macam ni kita buat sendiri tapi berdasarkan kriteria yang ada ditetapkan dalam, kan kita ada kena isi markah PBD, PBL tu kan. Okey, so dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 kolom, setiap kolom tu, setiap elemen tu mewakili 20%. Okey, jadi cikgu boleh tetapkanlah design tu apa yang kita nak, kriteria yang kita nak tengok tu. Okey, untuk rubrik supaya mereka tahu mereka boleh dapat markah di mana, hilang markah di mana. Okey. Okey, ni contoh pautan rubrik. Sekejap saya tunjuk contoh pautan ni. Okey, contohnya kita nak buat satu projek tu. Okey, kita bagi masalah dah kat dia. Okey, yang ni yang nak menyediakan okey, nak uji pH bahan. Tapi belajar di rumah. So kita tak ada indikator-indikator yang sesuai. Kalau kat makmal kita ada indikator untuk uji pH tu asid alkali. Jadi tugasan mereka ialah menyediakan penunjuk pH sendiri menggunakan bahan semula jadi. So ada yang buat daripada bunga raya, ada yang buat daripada kubis, yang ramai buat guna kubis purple tu lah. Okey, jadi ni soalan lah. Objektif dia, kandungan projek. Okey, ni selepas mereka dah sediakan tu, okey, selepas mereka dah sediakan jus tu, mereka perlu ujilah. Ni contoh-contoh bahan yang mereka boleh uji di rumah. Berapa pH untuk air sabun, ubat gigi, minuman berkarbonat, cuka. So semua ni ada di rumah masing-masing. Okey? Dan masukkan dalam laporan mereka lah. Dan kita bagi soalan. Okey, soalan ni ada yang lots dan ada yang hots. Okey? Contohnya soalan yang lots ni question 1 hingga 4. Okey, markah dia 8. Kalau mereka dapat jawab ke 4-4 tu dapat 8 markah. Hots question untuk uji knowledge lah. Okey, 5 hingga 7 dapat 12 markah. Okey? Ada evidence, okay? Kita tengok produk mereka tu kreatif, video mereka tu kreatif dan sebagainya. Ada collaboration. Okay, collaboration kalau projek ni kebanyakan murid buat individu. Collaboration tu kita boleh ambil kira bila ahli keluarga support mereka lah, kan, nak cari bahan semua tu kan. Okay, pantau bila nak guna blender ke apa semua tu. Okay, itu adalah kita panggil collaboration jugalah, bantuan ibu bapa, pemantauan ibu bapa di rumah semasa pelajar tersebut melakukan aktiviti PBL. Okay. Okay, ini adalah prosedur secara ringkas lah. Okay, murid diberi penerangan untuk menjalankan tugasan kajian PBL. Garis panduan dan rubrik diberi awal kepada murid. Murid membentuk kumpulan dan membuat perancangan. Okey, mereka boleh gunakan breakout room, okey. Dan juga mereka pun pandai juga buat meet sendiri dan sebagainya. Okey, tajuk dan perancangan murid ditunjukkan dahulu kepada guru sebelum murid meneruskan kajian. Selepas guru approve baru mereka akan teruskan. Okey, murid melaksanakan tugasan masing-masing mengikut jangka masa yang diberikan 2 hingga 4 minggu. Murid membentangkan produk dan laporan kajian kepada guru dan rakan sekelas semasa sesi PDPR dalam talian. Okey, ini ada sesi question and answer, refleksi dan sebagainya. Okey, next. Okey, project based learning ni, PBL ni memang 2 projek setahun.
Okey, 10% carry mark untuk peperiksaan akhir tahun. Pilih satu projek terbaik daripada dua projek tersebut lah. Okey, untuk PBL ni untuk kimia. Yang ni untuk kimia. Kalau untuk sains dia 20%. Okey, tingkatan 1 hingga 5. Okey, markah yang carry markah daripada PBL adalah 20%. Okey, 20%. So kalau cikgu tengok tadi, borang tadi, okey. Katakanlah murid ni dapat 100 markah. Okey, so 20% daripada 100 markah, okey, dia dah dapat 20 markah dah carry mark untuk peperiksaan akhir tahun. Okey, kalau untuk kimia dia dah dapat dah 10% untuk peperiksaan akhir tahun. Okey, yang PBL tu ya. Okey, boleh membuat PBS lain yang dicadangkan di dalam DSKP asalkan berkaitan dengan bidang pembelajaran yang dipelajari. Okey, ni adalah untuk kimia lah ni. Okey, 10% PBL dan 90% pentaksiran bertulis. Okey, ni adalah template PBD daripada BPK. Okey, yang ni template ni dia asalnya untuk sains sebab dia 20%. Untuk kimia dia 10% sahaja. So kita boleh ubah di sinilah. Okey, ni dia ada 5 domain 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satunya mewakili 20%, 20%, 20%. Okey, so kita boleh tahu murid ni dapat berapa dan carry mark dia berapa. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja. Ada apa-apa soalan ke cikgu? Cikgu Bun? Tadi saya perasan ada satu soalan tapi nampaknya macam dah dijawab. Dah dijawab dah. Muhammad Hafiz tanya apa saiz maksimum untuk upload video dalam Padlet. Tapi ada satu seorang cikgu dah jawab dekat situ, katanya Cikgu Ching jawab saiz file 250 MB untuk Pro version. Betul? Okey, itu saiz keseluruhan lah. Itu saiz keseluruhan Padlet tu, dia 250 MB. Oh, kalau saiz satu saiz? Kalau video tu, maksudnya kalau video tu saiz besar-besar sangat, maksudnya nanti cepatlah penuh kita punya tu kan. Oh, 250 MB tu kita punya drive dekat dalam Padlet tu lah. Padlet tu lah, keseluruhan semua drive kita keseluruhan lah. Okey, kalau, so cikgu boleh juga kalau nak jimat juga storage tu, macam murid kan kalau dia ada akaun YouTube sendiri, boleh dah upload video tu dekat YouTube dan paste link YouTube tu dekat kita punya Padlet. Oh, di Padlet tu hanya link dia sajalah. Hanya link dia saja. Tapi kita boleh tengok juga, kawan-kawan dia pun boleh tengok. Kalau disimpan dekat drive pun boleh juga. Kalau video tu terlalu besar lah. Dia simpan kat Google Drive. Kemudian dia boleh bagi link tu. Bagi link sahaja di dalam bagi Padlet. link sahaja. So Okay. kita nak try jawab quiz ke? Sekejap 5 soalan boleh? Alright. Dia buat hal juga ni guna Nearpod ni. Harap-harap Nearpod kita beri kerjasama kali ni insyaAllah. Kenapa booklet ni? Biasa booklet. Booklet baik je. Mungkin nak bagi ruang lebih untuk kita tengok dekat dalam kita punya Padlet dan juga Canva tadi kot. Mungkin kot tadi tu. Okey, jadi cikgu sedia? Cikgu Kak Ju akan hantar link untuk kita sama-sama masuk dalam satu game dalam Nearpod. Tu dah bagi Okey, link dah ada dah tu. Cuba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 5 soalan je cikgu. Tak silap lagi. Kena daki-daki bukit ni yang ni. Saya pun tak pernah lagi main Nearpod ni. Cuba juga. Jom. Suspend pula nak tunggu, takut seorang player masuk kan tak boleh pula yang lain. Jangan. Tapi dia pun ada had juga yang Nearpod ni, dia tak silap saya 60 player. Oh, okey. So cikgu boleh pilih avatar tu. Bun try masuk ke? Boleh ke? Boleh masuk tak? Nampak macam boleh try. Dah ada yang masuk. Alhamdulillah. Okey. Saidah, Lina, Syazana, Cikgu Bimala. Okey, dah ada 4 orang masuk. Okey, Cikgu Raja Nur Afzan. Tak sempat nak berkenalan tadi kan? Baru nak berkenalan kat booklet dah tak boleh tulis pula nama kan? Apa, nanti kita habis booklet ni kita minta semua type nama ringkas dekat dalam chat kan? Boleh. Okay, sekarang kita dah ada 30. 17 connect, 19 yang connected, 30 dah masuk. Saya dah melompat-lompat dah tu.
Dah lompat-lompat dah tu Yang players lain pun dah lompat-lompat juga tu. Okey, nanti cikgu kena mendaki ni checkpoint sampai ke bendera atas tu. So kalau dia 5 soalan, dia ada 5 lah checkpoint Okey. Oh, tak boleh dah. 40 je yang free ni. Maksimum dia 40 sahaja. Bukan 60 So, saya kena start je lah. Yang cikgu lain yang tak berjaya masuk tak apa Okey, 37 baru connected. Ada 3 lagi yang belum connected. Okey, 2, 38. Dia dah penuh dah cikgu. Sebab yang ni account biasa, basic. Saya keluar bagi orang lain masuk. Tadi nak test kan? Yang tu blue card Bun, yang 60 tu tak ingat. 60 blue card. Blue card, betul lah. Ni report ni 40 je. Saya dah keluar, kot ada cikgu lain boleh masuk ambil tempat saya tadi. Ada 2 lagi boleh masuk. Ni apa ada sign up for free. Ni yang sign up for free lah ni. Okey, 39. Seorang lagi boleh masuk. Dah letih dah semua nak lompat. Semua senyap dah tu. Okey, atau kita mula Okey, mula je. Okey, kita mula Okey, saya tekan start. Dia tak boleh late comers tak boleh masuk. Boleh tapi kalau dah penuh tak boleh lah. Okey, tu elok beratur dekat line tu. Tu dia. Saya masa sedang beratur kat bawah tu, pandang ke bukit. Soalan dia, terdapat berapakah aras inquiry? Apa tu? Dia sebelah tangan pun tak sampai kan? Aras inquiry ni. Dia ada pilihan jawapan 1, 2, 3, 4. So pilih yang mana? Ramai yang dah lepas tu, lepas satu bukit. Ramai dah tu, dah lepas tu. Penuh dah cikgu, ada yang tanya tu kan. Dia tak boleh masuk dah. Okey, project based learning memerlukan masa yang lebih panjang berbanding problem based learning. Betul atau salah? Alah, senang-senang je ni. Yang dapat markah tu, yang dapat jawab betul tu mesti salin nota tu. Bukan pilot salin nota tu ni. Dah ni, first. Okey dah. Cikgu Cing Kui Moy. Cikgu Cing dah potong tu. Dah kena potong dah. Cikgu Cing tadi banyak bantu juga kita dekat chat tadi. Ya. Yeah. Thank you. Tak nampak tadi sebab Kak Ju buat full PowerPoint tadi. Kalau kita pakai Zoom memang kita tak dapat nampak semua features chat kita semua kan. Okey, soalan ketiga dah tu. Okey, antara aplikasi yang boleh digunakan untuk menyimpan hasil kerja murid tadi ada disebut. Yang keempat, pelaksanaan PBL dapat menggalakkan pembelajaran bermakna yang menepati kaedah pembelajaran inquiry dan mengintegrasikan konsep 6C dalam pembelajaran. Okey, ini betul salah je ni, soalan betul salah je. Okey, Cikgu Cing, Cikgu Saidah, Cikgu Siti Faridah. Macam kenal je semua ni. Yelah geng-geng cikgu semua kan. Semua nama-nama tu kenal tu. Yelah. Kak Ju yang tertinggal kat bawah tu kenapa? Tertinggal back ke tu? Tu tertinggal tu. Sama ada tertinggal sebab tak sempat jawab ataupun line internet slow. Sebab dia ada masa dia tu kan. Murid-murid memang suka lah kalau main nyepot ni Murid-murid suka lah ni. Game ni dia boleh pilih tiga situasi, kat laut, kat angkasa dengan yang ni. Boleh cuba juga Okey, boleh lah kat sekolah sebab satu kelas tak sampai 40 orang kan. So okey lah. Okey, Cikgu Siti Faridah pula yang mendahului ni, lead ni. Guru dan murid perlu mengintegrasikan teknologi untuk melaksanakan PBL secara remote learning.
Yes or no? Yang tak dapat masuk Padlet kita tengok aje lah. Sorry, yang tak dapat masuk Newport kita tengok aje lah. Adalah. Okey, kita dah ada dah pemenang dia ni. Okey, Cikgu Siti Farida, Cikgu Chin, Cikgu Nurul Aufa, boleh tak nanti PM saya bagi alamat rumah ni nak hantar hadiah ni? Sekejap bagi nombor telefon saya kat ruangan chat Okey. 09-981-3354. Cikgu mesej saya tau. Bagi nama alamat rumah. Siapa nama yang tadi? Saya pun lupa catat tadi. Cikgu Siti Farida. Cikgu ada snap foto. Cikgu Chin, Cikgu Siti Farida. Kejap, mana dah snap tadi? Dah snap tadi Dah snap. Kita masih boleh carilah. Boleh cari. Okey, sekejap sebelum serah pada moderator. Okey, nak tanya ni kenal tak apa alat ni? Oh, saya pakai background jadi tak nampak kan? Acuan. Mungkin boleh nampak ke? Nampak? Acuan Nampak. kuih ros. Acuan kuih ros. Okey. So Acuan saya nak kuih ros. Acuan kuih ros tembaga ni. Okey, acuan dia cantik, so kuih dia pun cantik kan? Macam itulah saya nak bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Maksudnya kan kita nak kemenjadian murid kan, macam mana kita nak bentuk murid kita tu kena bermulalah dengan kita dahulu. Dengan guru lah kan, macam mana haluan guru tu. Okey, itu je lah perbandingannya. Kuih ros Kuih ros Okey, itu saja. Thank you. Okey. Terima kasih Kak Ju, Cikgu Tuan Juhaida Amin. Baik, untuk kita berkenalan balik, kembali balik kepada soalan asal tadi yang kita tak dapat buat dekat workshop tu. Boleh tak cikgu-cikgu tuliskan nama ringkas, betul nama ringkas dengan lokasi dan juga subjek pada ruangan chat di situ. Nak kenalan Kak Ju tadi tak sempat. Sempat kan? Ingat nak buat yang carta KWL semua tu dah tak boleh buat pula. Tak apalah, biasa tu benda-benda teknologi ni kadang-kadang kita ada kekangan dia sendiri. Dia ada kekangan sendiri kan. Okey, terima kasih diucapkan pada Kak Ju atas perkongsian tadi. Baik, dalam perkongsian tadi antara yang dapat saya catat dekat sini untuk PBL secara remote learning, satu benda yang kita perlu buat ialah murid kita, selain daripada kita menyediakan platform yang menarik untuk murid, kita sebelum kita menyediakan platform yang menarik untuk murid, kita perlu survey dulu apa kelebihan dan apa kekurangan yang ada pada murid untuk kita sediakan ruang untuk mereka jawab. Maknanya kita yang kena selain daripada kita sendiri kena firm, kita juga sebenarnya kena fleksibel juga dan kita kena blend dengan apa yang mereka ada. Yang kedua yang saya dapat tadi ialah kita tidak boleh terlalu serius dengan murid kita. Contoh macam tadi, Kak Ju buat satu ruang untuk mereka hantar tugasan, tapi sebenarnya kat situ ada juga ruang untuk mereka hantar gambar baju raya. Betul? Dan betul. Selain daripada daripada itu, untuk setiap tugasan tu adalah lebih baik kita hantar juga bagaimana permakahan dibuat untuk menguji mereka supaya mereka lebih jelas dan bertujuan dalam menghasilkan sesuatu tugasan. Maknanya terarah murid-murid kita. Baiklah, saya pasti cikgu-cikgu lain juga ada dapatan yang lain. Mungkin cikgu-cikgu boleh kongsikan juga dalam ruangan chat, atau ada siapa-siapa yang nak buka mikrofon untuk kongsikan rasa ataupun apa yang dapat hari ini. Saya buka ruang untuk rakan-rakan guru boleh berkongsi. Siapa-siapa yang nak kongsi? Ada siapa-siapa yang nak kongsikan? Kak Ju boleh ambil ni dekat ruangan chat tu ramai kawan-kawan baru hari ni. Boleh tak kalau saya nak minta Cikgu Siti Faridah? Okey, ada apa-apa yang cikgu nak kongsikan tak? Apa yang cikgu dapat hari ini dalam sesi bersama dengan Kak Ju hari ini? Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih Cikgu Woon. Dengan baby comel. Okey, yang saya dapat mungkin so tadi Kak Ju kata projek ni lebih kurang 2 hingga 4 minggu kan? So maksudnya komitmen kita tinggilah, kita mindset kita projek tu bukanlah ambil masa yang sekejap. Kita perlu bimbingan tu memang sebenarnya kalau 4 minggu sebulan jugalah. Minggu mungkin 2 kali kan. Jadi tapi
kekuatan dia sepanjang projek tu kita akan tapau habislah pengetahuan, explanation. Cuma lambat. Tapi biar lambat saya akan dapat lah. Macam kalau tak kita ni macam kejar nak nampak produk terus kan. Tapi kita perlu melalui proses tu. Walaupun sebulan, tapi dalam sebulan tu kita ambil kira setiap, kalau 20 pelajar, 20 tu kita bimbing satu-satu lah. Macam tu. Itulah yang saya dapat lah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Faridah. Kita tertarik tu tadi tengok belajar sekali dengan baby tu, itulah di norma baru yang kita sedang lalui sekarang ya. Okey, saya ada beberapa makluman di sini untuk rakan-rakan Connecting Dots Learning. Sekiranya tidak mendapat apa-apa notifikasi di dalam email, boleh rujuk di folder spam. Mungkin ada dekat dalam ruangan tu. Jadi mungkin boleh respon dekat email yang diterima dekat ruangan spam supaya selepas ni email tersebut, email daripada Connecting Dots Learning tidak akan dihantar ke dalam spam lagi dan akan datang ke inbox yang sebenar. Seterusnya, saya juga mengajak rakan-rakan guru yang berada di sini untuk terus menyebarluaskan komuniti Connecting Dots Learning, mengajak rakan-rakan di sekolah, di daerah dan juga mungkin ada yang adik-beradik juga sesama-sama cikgu untuk masuk ke dalam portal www.connectingdots.my dan kita akan ada sesi perkongsian pada setiap Jumaat bermula jam 3 hingga 4.30 petang. Dan seperti mana yang dimaklumkan pada awal tadi, sesi kita penuh sehingga Disember nanti insya-Allah. Baik, untuk minggu hadapan 1 Oktober 2021 kita akan menerima perkongsian daripada Cikgu Nabila Farhana binti Yahya, juga baru bersiaran di Didik TV. Nampaknya akan berkongsi dengan kita pada minggu hadapan. Cikgu Nabila Farhana binti Yahya akan berkongsi dengan kita dalam portal ini dengan tajuk pembelajaran kolaboratif norma baharu. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu hadapan untuk program yang sama. Jadi saya mewakili pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada komitmen cikgu-cikgu selama 1 jam 30 minit hari ini. Harapnya dapat menambah ilmu, menambah kawan baharu dan juga kita menambah semangat sebenarnya dalam dalam meniti hari-hari kita yang semakin mencabar dalam dunia pendidikan yang nampaknya.